Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So hari ini kita masuk uh, topik 10.2 radikal bebas. Okay, so boleh rujuk pada buku teks muka surat 212. Okay, so kita tengok apa yang dimaksudkan dengan radikal bebas. Okay. Kalau kita tengok pada keadaan sekarang pun dalam majalah, dalam buku, dalam iklan banyak kita jumpa penggunaan perkataan radikal bebas. So apa yang dimaksudkan dengan radikal bebas? Okay, radikal bebas ialah atom atau molekul, okay, atom atau molekul yang kekurangan satu elektron. Okay, kekurangan satu elektron menjadikan atom atau molekul tu tidak stabil. Okey, dia jadi tidak stabil ataupun dia akan jadi reaktif ataupun dia cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Okey, so ini dipanggil radikal bebas. Okey, so radikal bebas ni dia boleh berlaku dalam proses pengoksidaan. Okey, proses pengoksidaan yang berlaku secara semula jadi dalam badan. So proses pengoksidaan yang berlaku ni boleh menghasilkan radikal bebas. Okey. Jadi kalau pengoksidaan berlaku dengan banyak dalam badan, radikal bebas dalam badan kita pun akan jadi banyak. So apa yang dimaksudkan dengan proses pengoksidaan? Okey, proses pengoksidaan ialah tindak balas kimia yang berlaku apabila satu bahan bertindak balas, okay, ataupun satu bahan tu akan mengalami kehilangan elektron. Okay. So itu yang dikatakan proses pengoksidaan. Jadi proses pengoksidaan yang banyak ni tadi, dia akan menyebabkan tindak balas berantai. Maknanya tindak balas tu berlaku secara berterusan. Okey, pengoksidaan ni dia akan berlaku secara berterusan. So secara berterusan ni maknanya kita panggil dia tindak balas berantai. So bila berlaku tindak balas berantai ni, dia akan menghasilkan lebih banyak radikal bebas. Metabolisme dan keradangan adalah antara dua faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas. Okey, metabolisme ni pembakaran makanan yang kita makan dalam badan. Okey, pengambilan makanan dalam badan kita. Okey, keradangan ni proses yang berlaku dalam badan lah. Okey, so ni gambar rajah yang menunjukkan dua proses ataupun dua yang menyumbang kepada faktor dalaman dalam menghasilkan radikal bebas. Okey. So ini metabolisme dia berlaku pada mitokondria pada sel. Okey. So proses metabolisme tu boleh menyebabkan kerosakan DNA. Okey. Kemudian sel darah putih ni juga akan berlaku keradangan. Okey. So keradangan tadi akan menghasilkan radikal bebas. So ini adalah radikal bebas dan boleh menyebabkan kerosakan DNA. So ini tadi metabolisme menghasilkan radikal bebas. So radikal bebas ni akan menyebabkan DNA dalam badan kita, dalam diri kita ni akan rosak. Seterusnya ialah faktor luaran. Faktor luaran adalah seperti asap rokok, pendedahan kepada radiasi, cahaya matahari juga boleh menyebabkan penghasilan radikal bebas dan pencemaran udara. Jadi kalau kita tengok penghasilan radikal bebas ni dia ada dua faktor yang menyumbang kepada radikal bebas. Yang pertama ialah faktor dalaman. Radikal bebas. So faktor dalaman. Dan yang kedua ialah faktor luaran. So faktor dalaman tadi disebabkan oleh metabolisme badan. Faktor yang kedua, faktor dalaman ialah keradangan. Dia radang. Faktor luar adalah dari persekitaran kita lah. Asap. Asap.
udara yang tercemar, okey, matahari. Matahari kita sekarang dah tak selamat, okey, sebab dia dah banyak sinaran-sinaran yang tak sepatutnya kita terima. Kalau dulu ada perlindungan dari lapisan ozon, so sekarang ni lapisan ozon tu dah makin menipis. Okey, kemudian radiasi. Okey, so ini semua ni dia menyumbang kepada penghasilan radikal bebas. So buruknya ataupun kesannya radikal bebas ni dia boleh menyebabkan kerosakan kita punya DNA. So apa kesan radikal bebas terhadap kesihatan? Okey, pertama radikal bebas boleh merosakkan struktur DNA. Okey, boleh menyebabkan pembentukan bahan karsinogen. Okey, dia rosakkan struktur DNA dan boleh menyebabkan pembentukan bahan karsinogen. So, pembentukan bahan karsinogen ni adalah dia boleh menyumbang kepada kanser. Okey, menyumbang kepada kanser. Okey, radikal bebas juga boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular ni melibatkan jantung. Okey, jantung. Dan ketidaksuburan. Kemudian dia boleh merosakkan organ dalaman dan menyebabkan penuaan awal. Okey, so seterusnya kita masuk 10.3 bahan antioksidan dan 10.4. So kita tengok dulu. Kita tengok 10.3 bahan antioksidan. So apa yang dimaksudkan dengan bahan antioksidan? Okay, bahan antioksidan ialah sebahagian kimia yang diperlukan oleh badan untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Okey, sebelum ni saya dah terangkan proses pengoksidaan ni dia menyumbang kepada penghasilan radikal bebas. Okey. Jadi, bahan antioksidan ni adalah bahan yang baiklah, yang menentang ataupun menghentikan atau melambatkan proses penghasilan radikal bebas ni. Jadi, bahan antioksidan ni juga dia berfungsi untuk melindungi sel badan daripada nilah radikal bebas. Okey. Badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan. Okey, tapi usia meningkat, keupayaan ni semakin berkurang. Okey, jadi untuk badan kita, untuk kita dapatkan bahan antioksidan ni, kita boleh dapat daripada pemakanan. So, contoh bahan antioksidan dalam makanan, okey, seperti yang pertama ialah beta carotina ataupun yang kedua ialah lutein, yang ketiga ialah lycopene, yang keempat adalah vitamin C ataupun nama sains dia acid ascorbic. Okey, yang kelima ialah vitamin E ataupun alpha tocopherol. Okey, so kita tengok pada setiap satu bahan antioksidan dalam badan. So yang pertama ialah beta carotina. Dia ada dalam makanan yang berwarna oranye, kuning atau merah. Okey, contohnya seperti carrot, tomato. Okey, carrot, tomato, apa lagi? Cili. Okey, semua tu ada beta carotina. Okey, yang kedua lutein. Lutein dia ada dalam sayur berwarna hijau. Contohnya bayam, brokoli banyak. Okey, bayam, brokoli, sawi. Okey, semua makanan ataupun sayur-sayuran berwarna hijau. Okey, lycopene dalam buah-buahan. Contohnya betik, jambu batu, tembikai. Okey, vitamin C semua dalam makanan ataupun buah-buahan sitrus, buah-buahan yang masam. Okey, vitamin E dalam minyak sayuran. Okey, minyak sayuran.
minyak kelapa sawit kita ada, kemudian jenis minyak kekacang pun ada, minyak jagung, semua jenis minyak-minyak sayuran lah. Okey. Dan dia juga boleh dijumpai dalam apricot, brokoli ke kacang. Okey. So ini adalah 5 contoh bahan antioksidan dalam makanan. Okey, seterusnya kita tengok faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, proses pengoksidaan boleh dilihat kepada makanan yang terdedah kepada udara. Okey, kita boleh nampak pada contoh buah-buahan. Okey, buah-buahan yang kita dah potong, kemudian kita dedahkan pada udara, kita akan nampak proses perubahan buah-buahan tu daripada dia nampak segar, nampak okey, nampak sedap dimakan. Bila kita biarkan dalam tempoh masa yang agak lama, kita akan dapati buah-buahan tu akan menjadi perang. Okey, dia akan jadi perang. So, bila buah-buahan tu dalam keadaan perang, maknanya dia dah mengalami proses pengoksidaan. Okey, sebenarnya ni awak boleh buat kat rumah. Okey, eksperimen uji kaji ni. Okey, awak ambil contohlah buah apple ni awak potong satu bahagian, potong. Satu awak tinggalkan dia secara terdedah tanpa apa-apa. Okey, satu lagi kita cuba, awak cuba perahkan limau ataupun lemon ataupun oren. Okey, sebab kita tahu buah-buahan citrus, limau, lemon, oren itu adalah sumber kepada vitamin C. Okey, vitamin C ialah antara bahan antioksidan. Okey. So satu bahagian apple tu awak perahkan dengan limau, satu lagi bahagian apple awak biarkan dia terdedah. So biarkan dalam tempoh masa yang awak tentukanlah. Contohnya macam seminit ataupun setengah jam awak biarkan dan awak tengok, awak perhatikan apa yang berlaku. Okey, awak perhatikan. So kita boleh nampak dekat situ yang terdedah kepada udara tanpa apa-apa tu, dia akan bertukar menjadi perang berbanding dengan buah yang awak dah perahkan citrus tadi. Okey, awak dah perahkan limau ataupun lemon ataupun oren. Okey, dia lambat untuk berlaku proses pengoksidaan. Okey, boleh cuba buat di rumah kalau nak lebih jelas. Okey, 10.4 produk kesihatan. Okey, sekarang ni kita boleh nampak terlalu banyak produk kesihatan yang dijual di pasaran. Okey, produk-produk kesihatan. Tapi adakah produk kesihatan yang terjual ni, yang ada di pasaran ni sesuai ataupun elok, boleh mampu untuk menyembuhkan penyakit ataupun mampu untuk memberi kesan yang baik kepada badan kita? So kita tak tahu. Dia bergantung kepada kandungan yang ada dalam sesuatu produk tu. Okey, itu. So apa yang perlu kita tengok pada kandungan yang ada dalam produk tu ialah inilah bahan aktif. Okey, yang ni yang kita perlu tengok. Okey, dalam sesuatu produk kesihatan. Okey, apa yang dikatakan tentang bahan aktif? So bahan aktif ialah komponen tertentu yang mempunyai kesan terhadap penyembuhan atau pencegahan penyakit. Okey, so itu adalah bahan aktif. So boleh tengok pada produk-produk kesihatan yang mungkin ada dekat rumah awak. Okey, dia akan ada tulis. Ada satu bahagian pada ruang makanan produk kesihatan yang ada di rumah tu, dia akan ada satu bahagian dia tulis bahan aktif. So apa bahan aktif yang ada? Contoh, macam dekat rumah saya ada vitamin C contoh. So bila saya tengok pada kotak vitamin C tu, bahan aktif yang ada kat situ, yang pertama sekali, atas sekali ialah vitamin C lah. Okey, vitamin C. So berapa kandungan vitamin C yang ada dekat dalam tu? Dia nyatakan. Okey, so itu dipanggil bahan aktif. Okey, permintaan produk kesihatan tinggi kerana
Satu, untuk mengekalkan kesihatan. Macam sekarang, kita sekarang dilanda pandemik. Okey, pandemik COVID-19. Jadi, dia timbullah macam-macam produk kesihatan untuk membantu kita mencegah, mencegah daripada terkenanya COVID-19 ni. Okey, contohnya penjualan vitamin C macam yang saya cakap ni. Okey, penjualan vitamin C jadi meningkat, orang semua mencari vitamin C untuk mencegah daripada kita terkena COVID-19 tu. Okey, terkena virus corona. So inilah untuk mengekalkan kesihatan. Okey, dapat menjamin tumbesaran normal. Ini adalah untuk kanak-kanak. Okey, biasanya mak ayah yang concern tentang tumbesaran anak-anak ni, dia akan minta ataupun dia akan belikan multivitamin untuk anak-anak ni makan supaya vitamin yang ada dalam badan anak-anak tu mencukupi. Mungkin, kemungkinan ada anak-anak yang jenis makan nasi, tak nak makan sayur, suka makan ikan tapi kurang makan, pengambilan protein tu kurang. Okey, dia tertentu sahaja. Okey, protein pengambilan nutrisi makanan tu hanya yang tertentu. Jadi multivitamin ni untuk pastikan tumbesaran kanak-kanak ni adalah normal. Okey, kemudian meningkatkan daya pencegahan penyakit. Ini tadilah saya cerita tu, vitamin C. Okey, untuk mencegah penyakit. Okey, pengambilan vitamin menjadi pelengkap kepada pemakanan yang tidak seimbang. Okey, kita sekarang pun yang macam awak pun, remaja macam saya pun dewasa ni, kadang-kadang pengambilan makanan kita tidak lengkap. Kita kurang ambil protein tumbuhan kita kurang, tak makan sayur, tak ada pelawas. Okey, semua itulah. Jadi, pengambilan vitamin ni adalah penting supaya kita punya pemakanan, kita punya kelas-kelas makanan yang sepatutnya kita ambil tu jadi seimbang.